Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi kita berpeluang untuk duduk bersama-sama dalam majlis ilmu, yakni suatu majlis untuk memperbesar dan mentauhidkan Allah dengan menyebut nama Allah, insya-Allah. Majlis ilmu seumpama ini seperti mana hadis Nabi, suatu majlis yang mendapat pengampunan dan kerahmatan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah, pada malam ini insya-Allah kita sambung surah Al-Baqarah, muka surat 18 ayat 118. Muka surat 18 surah Al-Baqarah ayat 118. InsyaAllah kita baca, semoga Allah memberi kefahaman serta memberi taufik untuk beramal setelah kita memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم Alhamdulillah. Sebelum ini kita dah membahaskan syikayah. Tajuk dinamakan ayat syikayah, yakni Allah menukilkan tentang kesombongan hambanya. 4 ayat sebelum ini membincangkan bab 4 syikayah, 4 rungutan Allah tentang betapa degilnya hambanya, diberi segala-galanya, diberi kitab, diberi nabi, diberi penuh kenikmatan, tetap tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap degil, tetap sombong, maka Allah merungut dalam jenis-jenis ayat, 5 ayat syikayah. Maka ayat yang kita baca sekejap tadi, ayat syikayah yang kelima. Ayat tasjil ataupun syikayah yang kelima, iaitu pada ayat yang 118, ayat terakhir, syikayah terakhir. Rungutan Allah terakhir tentang degilnya hamba-hamba. Jadi bila kita baca ayat syikayah semacam ini, supaya kita mengambil ibrah, jangan kita mengikuti ayat-ayat yang Allah nukilkan kesombongan manusia. Supaya kita buang sifat-sifat tersebut seperti mana yang Allah laknat ataupun Allah warning golongan-golongan yang degil dan sombong ini. Ayat yang ke-117 kan? 117. 118. Kita tengok, kita baca ayat syikayah yang terakhir.
Wa qala allazi, maka berkata orang-orang yang ayat sikayah ni nak cam dalam Quran, dia ada qala ataupun qalu. Kalau bunyi qala, qalu itu maka Allah menukilkan sombong hamba. Kita bunyi point. Wa qala allazi, maka berkata orang-orang yang la ya'lamuna, orang-orang yang tak tahu. Ya, siapa dia orang tak tahu ni? Orang tak mengaji Quran, orang jahil ataupun orang sombong. Dia tak tahu. Dia tak tahu apa kebenaran. Maka Allah menukilkan betapa sombongnya orang-orang yang jahil ini. Wahai pembaca Quran, tengok betapa jahilnya orang-orang yang sombong, orang yang degil ini. Bagaimana? Apa kata-kata dia? Kata-kata orang yang sombong. Kata-kata dia, laula yukallimunallahu, laula tidak apa tu, laula, mengapa tidak Allah memberitahu kami. Ayat syikayah ini ialah orang yang tidak respect dengan pelantikan Nabi, tak mengagungkan Nabi, tidak menyayangi Nabi, maka mereka memandang, walaupun mereka menunggu kehadiran Nabi, orang-orang Yahudi ini menunggu kehadiran Nabi akan berhijrah di Madinah. Tetapi bila datang perasaan sombong, kenapa sombong? Pasal ketika itu orang Yahudi ini dimuliakan oleh orang Madinah. Jadi bila wujudnya Nabi, yakni Allah lantik Nabi, maka mereka risau, takut populariti mereka sebelum ini terhakis. Pasal mereka akan semua pergi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama-ulama Yahudi ini, dia rasa dia terpinggir, semua follower dia lari, ada perasaan dengki. Maka dia mempermain-mainkan kata-kata. Dia menghina bentuk Nabi akhir zaman walaupun dia sedang menunggu kehadiran Nabi tersebut. Yang pertama. Yang kedua, ada juga tafsir mengatakan kata-kata ataupun pemikiran orang Arab Mekah. Dia rasa dia hebat, dia rasa dia berilmu, dia rasa dia orang bangsawan, dia rasa pandai. Tiba-tiba Allah lantik Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman. Maka dia kata, kenapalah Allah tak bagi tahu dia tentang Nabi akhir zaman tersebut? Sepatutnya Allah bagi tahulah dia. Kata-kata seolah sombong. Sombongnya mereka dengan mempermainkan Allah Subhanahu Wa Taala, mengatakan kenapa Allah tak bercakap dengan dia tentang pelantikan, tentang pengesahan Nabi tersebut. Itu pertamalah. Laula yukallimu nallahu. Mengapa tidak Allah bagi tahu kami tentang benarnya Nabi Muhammad tersebut? Kenapa tak lantik Nabi-Nabi di kalangan kami? Itu betul-betul perkataan-perkataan mereka dah. Betul-betul perkataan mereka. Pertama. Yang kedua, ataupun ni kata-kata mereka juga. Mereka berprasangka, mereka sombong. Ta'tina ayah, ataupun bila kami minta dengan Nabi tersebut suruh datangkan bukti-bukti mukjizat, bukti-bukti luar biasa, kenapa dia tidak bagi kepada kami? Au ta'tina ayah. Kenapa mukjizat yang Allah bagi dengan dia, kalau benar dia Nabi, kenapa dia tidak tunjuk pada kami kelebihan-kelebihan ataupun mukjizat-mukjizat tersebut? Ibrah yang kita boleh ambil kat sini, rupa-rupanya orang jahil, orang tidak ada ilmu, dia merasakan nak jadi Nabi, nak jadi orang alim ulama, mesti orang yang boleh ada perkara-perkara luar biasa. Orang Kelantan panggil mulut masin. Boleh menyembuhkan sebarang penyakit segera, boleh tangkap jin, boleh boleh menyeru berbagai-bagai sakti, tikam taluk. Itu baru boleh menjadi ulama, baru boleh menjadi Nabi, baru boleh menjadi wali. Mana pemikiran orang jahil pada dulu macam ini perangai dia. Maka kalau betul dia Nabi, kenapa bila kami minta dengan dia luar biasanya, seperti dia minta, dia minta, kalau betul kamu Nabi wahai Muhammad, kenapa Allah tak turun pada kami satu terusan, satu mata air untuk mengairi seluruh penduduk Mekah ini? Itu maksud dia. Kalau betul-betul kamu Nabi, buktikanlah. Jadi sombongnya mereka ini. Bagi orang jahil ini, kalau ada sakti tadi, inilah orang hebat. Kalau setakat macam pergi pasar, makan macam dia, perangai macam dia, berborak macam dia, tidak ada perkara luar biasa, tak layak menjadi orang ahli agama. Maka perkara ini daripada dulu hingga sekarang, inilah permainan-permainan atau pemikiran orang-orang yang jahil. Nak suruh dia taat, kena tunjuk perkara-perkara luar biasa. Lepas tu dia percayai dengan wali, keramat, berbagai-bagai kepercayaan. Benda macam tu Maka Allah nukilkan kisah mereka, au ta'tina ayah.
Begitu juga dengan kaum-kaum terdahulu, sebagaimana kaum kita belajar dahulu kaum Nabi Musa. Bila Nabi Musa cerita dengan dia, tunjuk kitab Taurat, ini Allah bagi kitab Taurat, maka dia kata, kami tak puas hati wahai Musa, kami nak tengok sendiri bagaimana cara penurunan kitab Taurat tersebut. Nabi Musa pilih di kalangan ketua-ketua dia 70 orang, bawa pergi tempat penerimaan kitab, naik bukit tersebut. Maka dia tengok cerita macam ini. Kami tak puas hati, dia kata. Kami tak puas hati wahai Musa. Kami nak tengok, tunjukkan tukang pemberi kitab tersebut. Kami nak tengok Allah sendiri secara zahir. Maka tengok. Dia nak walaupun Allah nak cerita di sininya, perkara luar biasa ini, dia bukan minta nak kebenaran, tapi minta nak uji. Kalau tak apa, dia itulah temberang saya cakap dia Nabi, tapi tak ada perkara luar biasa. Ini kata-kata dia sengaja nak menghina kenabian. Itu maksudnya. Maka samalah dengan orang Yahudi ke, orang musyrik Mekah ke, sehingga sekarang inilah sama perkara itu. Orang yang jahil ialah mereka rasa taksub, mereka rasa kagum dengan kelebihan luar biasa. Lantas sesiapa yang ada perkara luar biasa, maka dia anggap orang itu bukan sebarangan. Orang itu wali Allah. Bila wali Allah, kalau dia mati, dia seru, dia minta hajat mereka disempurnakan, masalah mereka diselesaikan. Itu maksudnya. Maka mereka menghina kebenaran Nabi dan juga sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan tak mengiktiraf pelantikan Allah Nabi tersebut. Sambung balik. Kadzalika, apa kadzalika? Kadzalika, demikianlah orang yang minta berbagai-bagai untuk untuk mempermainkan. Kelantan panggil jeh. Nak jeh ni minta ni, bukan nak minta, nak mempermainkan saja. Mempermain. Kadzalika, demikianlah orang-orang yang berfahaman sedemikian. Qala allazina min qablihim, maka berkata juga orang-orang yang min qablihim, sebelum mereka pun, mithla qaulihim, berkata benda yang sama juga. Zaman Nabi Muhammad pun macam itu, sekarang pun macam itu, zaman Nabi Muhammad macam itu, zaman Nabi-Nabi dahulu pun sama perangai kerenah orang yang jahil ini. Dia nak minta luar biasa baru dia nak beriman dengannya. Dan dia memandang rendah, dia rasa diri dia patutnya terima mujizat juga, diri dia Nabi juga. Ini perasaan dia, dia rasa diri dia lebih. Jadi sama macam ini juga, sama tasyabahat qulubuhum, serupa hati mereka. Kenapa serupa hati orang yang jahat ini? Kenapa daripada sekarang, dulu dan selamanya? Allah kata tasyabahat qulubuhum, serupa saja hati mereka, ada perasaan semacam itu. Jawapan dia kerana guru yang sama, guru yang membisik, guru yang itu adalah syaitan iblis. Guru dia dulu yang tak mati-mati, dia mengajar anak buah dia membisikkan perkara yang sama daripada zaman Tok Adam lagi hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama, tasyabahat qulubuhum. Allah menukilkan perangai orang jahil, perangai orang tak mengaji ini sama ke mana-mana saja. Itulah fahaman dia. Dia rasa diri dia betul, orang lain tak betul, orang lain semua sesak dia saja betul. Sedangkan dia tidak berpijak di alam nyata. Maka Allah kata pasal penyakit dia sama saja. Walaupun qad bayyannal ayati, maka qad bayyana, maka sesungguhnya kami telah bayyana, kami telah mengeluarkan, kami telah menjelaskan al-ayati dalam kitab-kitab Quran kami. Semua jelas. Nabi sebenarnya Rasul akhir zaman, kitab Al-Quran benar dibawa oleh Nabi, ada hukum, ada khabar gembira, ada khabar menakutkan, Allah Esa, ada hari akhirat, jelas. Qad bayyana, kami jelas dalam ayat-ayat kami. Tetapi ayat-ayat kami mereka tak nak pelajari. Ayat-ayat kami beri sesiapa saja yang nak belajar dan siapa yang nak beriman saja. Yani liqaumi yuqinun, orang yang nak meyakini kitab daripada kami, Nabi kami lantik, kitab adalah kebenaran. Ini sahaja yang kami buka hati dia. Nak cerita di sini, sesiapa saja yang rasa tak seronok dengan kitab Al-Quran, sesiapa saja yang tak nak mengikut sunnah Nabi, maka mereka hanya dipengaruhi oleh golongan-golongan jahil tadi. Dia tidak beriman dengan kitab sebenarnya. Walaupun
percaya dengan Al-Quran, tapi Allah kata kitab kami hanya kami turunkan untuk orang-orang yang nak meyakini kami yang turun kitab Quran tersebut. Semoga Allah pilih kita termasuk orang yang meyakini Al-Quran, nak beramal dan beriman dengan Al-Quran. Itu maksudnya. Inilah maksud syikayah. Maka sombongnya orang yang jahil Quran, sombongnya orang yang tak nak belajar, mereka kata mereka sayang Nabi, mereka menyintai Nabi, tetapi bentuk amalan-amalan mereka jauh sangat daripada sunnah Nabi ataupun amalan-amalan yang ditunjuk oleh Nabi. Ini ibrah untuk sekarang lah. Zaman dahulu dia kata Nabi macam-macam zaman Nabi. Sekarang ini kita dah tahu dah, dalam hadis ada amalan sekian, ada amalan sahabat-sahabat sekian. Tapi orang yang tak mengaji, macam ayat ini, wa qala allazina ya'lamun, zaman sekarang ini dia hanya tak tahu yang mana satu sunnah, yang mana satu bukan sunnah. Maka dia belajar berdasarkan, dia amal berdasarkan apa yang dia tahu saja, bukan berdasarkan daripada fakta ataupun dalil-dalil bukti yang Allah turunkan dalam kitab dia. Bila sebut kitab yang ni al-hadis, bila sebut wahyu maka termasuk hadis yang sahih. Maka Allah kata qad bayyana al-ayati liqaumi yuqinun. Hadis kami, ayat-ayat Al-Quran kami turunkan, dan orang yang nak meyakini saja akan kami beri hidayah. Kami buka dia, kami tunjuk jalan-jalan yang benar. Itu maksudnya. Maka di sini, kalau orang yang rasa malas itu, maka dia tak termasuk orang yang meyakini Al-Quran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mulut saja ada Quran, ada Nabi, ada Allah, tapi mereka tidak ada usaha ikhtiar nak kenal siapa Allah, siapa Nabi, siapa amalan-amalan Nabi, dan apa kata-kata Allah dalam kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dipanggil ayat syikayah. Allah menukil zalimnya hamba yang dia beri segala-galanya, tetapi kitabnya yang 30 juzuk pun tidak berusaha tiap-tiap hari untuk menjadikan cara-cara kehidupan dia. Siang malam dia kena menjadikan Al-Quran sebagai cara hidup dia, barulah menepati ayat ini. Itu 100. Habis selesailah cerita syikayah yang kelima. Masuk tajuk baru pula, ayat 119. Tengok inna arsalna bil haqq, sesungguhnya kami lantik rasul yang membawa kebenaran. Basyiran, tugas dia rasul bawa kegembiraan, wa naziran, dan beri peringatan. Wala tus'alu an ashabil jahim, dan kamu tidak akan tanya wahai Muhammad kenapa orang itu masuk neraka jahanam. Ayat ini dipanggil ayat ini dipanggil ayat tasliyah. Tasliyah, pujukan. Allah nak pujuk Nabi dia. Wahai Muhammad, jangan kamu sedih sangat bila kamu mengajar ayat-ayat Allah. Kamu baca kitab Al-Quran, orang tak nak belajar, orang tak nak terima. Dan bila kamu mengajar ayat-ayat Allah dengan mereka hina kamu, mereka letak najis, mereka cerca kamu. Kamu tak boleh buat apa wahai Muhammad. Kamu ada batas-batas agama, dia hina macam mana kamu pun, sepatutnya kamu boleh balas, timbal balik, tapi lebih baik kamu diam saja. Maka berbuku. Kita nak ajak orang kepada sunnah, kepada Al-Quran, orang hina kita. Kita nak marah dia balik, agama tak boleh. Agama nak marah dia boleh, tapi setimpal. Tapi Allah kata, lebih baik kamu sabar. Maka kita pilih, kalau kita orang betul-betul beriman, kita pilih sabar. Sabar itu adalah segala-galanya. Kita dakwah, ajak orang, tapi orang tolak kita, sabar. Itu lebih baik. Tapi bila sabar tadi, apa jadi? Jiwa memberontak. Orang agama sebenar, orang yang pegang sunnah Nabi, sebagaimana sahabat-sahabat, dia jiwa dia dipanggil tersekat, sedih. Pasal apa yang dia sampai pada Allah, orang tak boleh terima, bahkan orang lebar dia lagi dengan berbagai-bagai fahaman. Jadi untuk golongan-golongan ini, Allah buat ayat bentuk tasliyah. Ayat pujukan. Wahai Muhammad, kamu jangan takut, aku ada. Kalau kamu sabar, aku akan bagi lagi berbagai-bagai kelebihan-kelebihan lagi. Wahai penerus kerja-kerja Nabi, kamu ajak kepada sunnah, kamu ajak semua sekali, aku ada. Aku pasti bagi kemewahan dunia dan akhirat untuk kamu. Jadi ayat-ayat tasliyah ini ya supaya kita bergembira. Malam-malam baca ayat-ayat Allah semacam ini. Alhamdulillah, aku ada Allah, walaupun orang lain benci semua pun, walaupun orang hina aku semua pun, tapi Allah ada bersama-sama aku. Aku mati tak kisah dengan mereka pun, aku mati, aku nak pergi jumpa Allah, aku nak dapat kasih sayang Allah di hari akhirat yang aku impi-impikan. Ini sahabat.
Jadi sesiapa yang nak ikut Nabi, nak ikut sahabat, sepatutnya ini yang kena ada dalam diri mereka. Dia kena beramal dengan ayat-ayat tasliyah, ayat-ayat pujukan, ayat-ayat dipanggil ayat-ayat pujukan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok kita baca ayat pujukan. Allah nak pujuk Nabi supaya relax, supaya bersabar. Dan untuk kita pun bersabar. Kalau orang cok berbagai-bagai, Allah nak bagi pahala dengan kita sebenarnya. Tengok Inna arsalnaka, inna sesungguhnya kami yang mengutus kamu wahai Muhammad. Kami yang mengutus kamu wahai Muhammad, bukan orang lain. Kami yang mengutuskan kamu. Kami pilih kamu di antara orang yang terbaik. Ketika kamu belum dilantik, diberi wahyu, orang musyrik Mekah puja-puji kamu orang terbaik lah. Kamu bila mereka ada masalah, kamulah yang penyelesai masalah mereka, kamulah tempat mereka rujuk semua sekali. Tapi selepas kami turunkan kitab wahyu, mereka marah kepada kamu wahai Muhammad. Tapi sebenarnya kamu ini benar aku yang lantik. Inna arsalnaka, sesungguhnya kamu ini aku yang lantik wahai Muhammad. Tugas kamu apa? Bil haqq, dengan membawa kebenaran. Apa dia? Al-Quran. Nabi Muhammad dilantik diri dia sebagai suri talat, sebagai contoh. Pesna dia, perangai dia, akhlak dia, sebagai contoh. Kenapa contoh? Pasal segala akhlak Nabi sama dengan akhlak Quran. Orang tanya Aisyah, wahai Aisyah, bagi tahu aku bagaimana akhlak Nabi, aku nak ikut dia. Nabi Aisyah kata, nak kamu tahu akhlak Nabi, baca Quran, faham Quran. Itulah akhlak Nabi. Segala dalam Al-Quran yang Allah ceritakan akhlak yang baik, itulah akhlak Nabi. Makanya di sini Nabi, pelantikan Nabi. Lepas tu di samping akhlak yang baik, perangai yang bagus, yang kedua bil haqq, dia bawa haqq, kebenaran. Tidak ada kebenaran kecuali Quran. Tapi kita okeylah, member-member lain tidak rasa beruntung ada Quran bersama dia. Kadang-kadang kita sendiri pun baca Quran seminggu sekali. Kita lah kalau lain sebulan sekali. Tidak ada keseronokan nak setiap hari ataupun setiap masa dengan Al-Quran. Jadi kalau kita ada macam itu, maka kita meyakini Al-Quran adalah hak, adalah kebenaran tadi. Maka dalam Al-Quran, kenapa benar? Al-Quran cerita perkara yang paling penting. Yang ni, apa dia? Dia memperkenalkan Allah. Allah nak memperkenalkan diri dia kepada kita dengan Al-Quran. Aku Allah Esa. Daripada mana kita kenal Allah kalau tak menerusi Al-Quran? Yang kedua, Allah nak perkenalkan Rasul-Rasul dia, risalah Nabi dia macam mana, akhlak Nabi macam mana, amalan Nabi macam mana, akidah Nabi macam mana. Yang ketiga, dalam Al-Quran, benarnya Al-Quran. Dalam Al-Quran perkara yang penting juga. Yang ketiga penting lah, adanya hari akhirat. Dunia ini hanya nak hidup saja, nak diuji saja. Habis tempoh ujian, akhirat tempat yang kekal. Itu tempat tumpuan sebenarnya. Jadi setelah kita kenal tiga-tiga ini, itulah kebenarannya. Nak pastikan tiga perkara pokok dalam Al-Quran, yakni Allah Esa, Nabi itu Nabi pelantikan Allah, adanya hari akhirat. Maka dalam berbagai-bagai bentuk ayat Allah olah dalam kitab Al-Quran dia. Ada khabar gembira untuk orang yang kenal Allah, kenal Nabi, kenal hari akhirat. Bagi tahu mereka lah ahli syurga. Bagi mereka yang suka dengan dunia, buat perkara-perkara tak sunnah, melakukan perkara khalafat, bagi tahu mereka dalam Al-Quran juga ayat-ayat berbentuk ugutan ataupun ancaman ataupun takhwif dia panggil. Ayat-ayat takhwif ukhrawi, ayat-ayat ancaman. Kalau kamu tak buat, kalau buat macam ini, kamu akan dihumbankan ke dalam neraka jahanam. Berbagai-bagai bentuk ayat Allah olah supaya kita betul-betul faham untuk Al-Quran ini. Maka kebenaran Al-Quran, Allah kata, wahai Muhammad, bagi tahu hamba kamu dalam Al-Quran tu ada basyiran, khabar-khabar gembira macam kita dah buat sekarang ni, dan wa nazira, dan peringatan untuk orang yang ingkar, peringatan orang yang sambil lewa, orang yang ala kadar saja dengan Al-Quran. Maka kita kena ambil pertimbangan. Maka benarnya Al-Quran, ke dalam tu ada tafsir, ancaman untuk kita dan pendorong untuk kita mengikuti arahan-arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi walaupun Nabi baca khabar-khabar gembira, pasal Nabi saja manusia yang dah tengok syurga neraka. Nabi amat sayang dengan umat ni. Bahkan sayangnya mak bapak dengan anak dia, Nabi jauh lebih sayang umat dia daripada sayang mak ayah kepada anaknya. Tengok.
tuan-tuan yang muliakan Allah, betapa sayangnya Nabi kepada kita semua, pada umat dia, dipanggil mesra umat. Nabi terlalu sayang dengan umatnya. Tetapi kita sayang dengan Nabi hanya di mulut je. Bila ada hari-hari kebesaran, kita buat berbagai-bagai cara. Tapi sunnah Nabi, cara amalan Nabi, akhlak Nabi, jauh sangat. Kenapa jauh? Pasal kita tidak hari-hari dengan hadis-hadis yang sahih. Perangai-perangai Nabi macam mana, akhlak Nabi macam mana. Itu masalahnya. Maka kita hanya di mulut saja menyayangi Nabi. Tapi kita sama ayat lah. Maka bila Nabi cerita benda-benda macam dalam Al-Quran, sayang Nabi kita, tapi kita masih lagi Nabi cerita umat dia, cerita tentang syurga bagaimana, neraka macam mana, hadis-hadis amat-amat menakutkan. Tapi hamba ala kadar saja mengambil pengajar pada cerita-cerita Nabi tersebut. Atas itulah sebahagian besar manusia dihumbankan ke dalam neraka jahanam. Sebahagian besar mereka jauh sangat dengan nak belajar memahami ayat-ayat Al-Quran. Satu nisbah 1000, satu syurga 999, ahli neraka jahanam. Sama portion dia dengan orang nak mengaji Quran dengan orang tak mengaji Quran. Sama. Dia punya portion dia satu nisbah 1000. Begitu. Cuba ceklah mana-mana tempat pun, itulah kenyataan. Jadi walaupun Nabi cerita macam mana tentang hebatnya Al-Quran, sesiapa yang baca Quran, Allah akan beri hidayah dengan dia semua sekali. Tapi sebahagian besar manusia hanya ala kadar saja. Ala kadar saja. Maka Allah sambung, wahai Muhammad, walaupun kamu jangan sedih, walaupun kamu ajar ayat-ayat Allah, cerita bab syurga, cerita bab neraka, mereka masih lagi buat ala kadar saja. Kamu jangan sedih, kerana sebahagian besar mereka aku akan humbankan ke dalam neraka jahanam, dan kamu tidak dipertanggungjawabkan atas kesalahan mereka tersebut. Nak cerita di sini ya, Nabi risau kerana sebahagian besar umat dia dihumbankan ke dalam neraka jahanam. Maka Allah bagi pujukan, wahai Muhammad, bukan salah kamu untuk berhidayah dia supaya belajar Al-Quran, faham Quran, beramal dengan Al-Quran. Aku yang bagi hidayah, tugas kamu hanya menyampaikan saja. Tapi Nabi sedih. Tapi wala tus'alu, dan tidak kamu ditanya wahai Muhammad an ashabil jahim, tidak kamu ditanya wahai Muhammad tentang lamanya menjadi neraka jahanam tadi, kamu tak dipertanggungjawabkan. Tengok. Tapi hak dia jelas. Hak Nabi telah ditunaikan kerana dia telah cerita ke orang semua sekali pasal Al-Quran. Cek di kita balik. Adakah kita dah tunaikan sebagaimana Allah arahkan Nabi untuk menyampaikan ayat-ayat Allah? Tak lepas. Nabi terlepas tanggungjawab dia pasal dia dah buat semua dah. Tapi kita, adakah kita sampai pada keluarga kita tentang isi Al-Quran? Adakah kita bincang dengan dia, Fatihah cerita apa, Muqaddam cerita apa, Al-Baqarah cerita apa dengan keluarga-keluarga kita? Kecuali kita bawa mari sini, duduk dalam majlis ilmu. Tapi cek, maka kalau kita tak cek, kalau keluarga kita dihumbankan ke dalam neraka jahanam, hasil daripada kecuali yang kita tidak menunaikan hak Al-Quran pada keluarga kita, kita akan ditanya, kenapa kamu biarkan keluarga kamu dihumbankan ke dalam neraka jahanam? Kenapa kamu tak jaga keluarga-keluarga kamu daripada bahang api neraka? Maka dia jawablah. Maka itulah, jangan main-main dengan Al-Quran. Al-Quran satu-satu mukjizat yang kita ada pada hari ini, yang Allah amat-amat menitik beratkan kita supaya betul-betul faham, dengar semua kata-kata Allah, baru boleh mati pergi menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu bila Nabi Adam telah diarahkan pindah ke dunia, Allah pesan dengan dia, wahai Adam, qul nahbitu minha jami'an, turun dulu wahai Adam, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Turun dulu pasal kamu cuai. Tunggu kitab hidayah, yakni kitab Quran, Nabi. Bila kamu jumpa kitab hidayah, jumpa Nabi yang mengajar kitab-kitab hidayah, pegang betul-betul, belajar betul-betul, baru wahai Nabi Adam dan anak cucu kamu nanti layak datang menemui aku dalam syurga. Fail kamu tak buat perkara ini, kamu hanya tahu saja orang mengajar Al-Quran, kamu buat tak indah saja, maka jangan mimpi kamu nak datang menemui Allah Subhanahu wa ta'ala dalam syurga Allah. Mengerikan. Nampak main-main, tapi itu pesan Allah. Bila Nabi Adam telah tertipu, dilupakan oleh iblis, dia dihukum. Tapi pesanan dia, turun dulu sementara ke dunia. Nak naik syurga balik, boleh. Dengan syarat, jumpa kitab hidayah aku. Dan orang yang menyampai kitab hidayah aku. Pegang dua perkara ini, barulah kamu boleh layak datang menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, kamu dihumbankan
dalam neraka jahanam. Itu hebatnya Al-Quran. Boleh Wala tus'alu an ashabil jahim. Tak lepas. Kita yang tak pernah bercerita ke orang keluarga kita terutamanya akan ditanya kalau keluarga kita termasuk orang yang dihumbankan ke dalam neraka jahanam lantaran akidah dia lari. Pasal apa lari? Pasal tidak sebagaimana yang Allah ceritakan dalam kitab Al-Quran dia. Habis pujukan. Maka golongan-golongan yang menyebar ayat-ayat Allah, belajar ayat-ayat Allah, orang kutuk macam mana pun Allah bagi, tidak apa wah. Nak buka, kalau nak cerita lah, tidak apa. Orang nak dengar, tak dengar, itu cerita lain. Janji kita dah menyampaikan hak-hak Al-Quran tersebut. Habis ayat yang ke-119. Kita masuk ayat 120. Ayat 120 ini dipanggil ayat teguran. Bismillah. Ayat zajrun, ayat teguran. Allah menegur golongan-golongan yang degil tadi. Tadi dia merunguk. Tadi dia pujuk orang yang baik. Sekarang ni golongan yang lawan, golongan yang tadi Allah menegur dia. Allah menegur dia. Ini banyak kena ni. Ini betul-betul kena pada kita sekarang. Ini kena pegang betul-betul ayat ni. Ayat 120. Tengok Walan tarda dan tidak redha. Walan tarda dan tidak redha, tidak suka dan tidak senang hati. Dan tidak redha ataupun dan tidak senang hati siapa dia? Angka ke atas kamu wahai Muhammad. Ayat ini turun pada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, walan tarda angka, tidak redha, tidak suka ke atas kamu siapa dia? Al-Yahudu, orang-orang Yahudi, wan Nasara dan orang-orang Nasara. Contoh dia Yahudi dengan Nasara di sini. Yang lain pun sama. Contoh. Allah kata wahai Muhammad, orang Yahudi, orang Nasara, yang ni siapa ni? Kalau kita nak suruh tadabbur dia, ini melambangkan orang yang berilmu. Orang Yahudi ada kitab Taurat, ada Nabi Musa, ilmu ahli agama. Orang Nasara ada Nabi Isa, ada kitab Injil. Sama kita ada kitab Al-Quran, ada Nabi Muhammad, sama. Tapi Allah kata wahai Muhammad, tak, pasti orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara ini, orang-orang yang ada agama yang tinggi pasti tidak akan menyukai kamu. Tengok. Hatta sehingga bila? Sehingga bila orang Yahudi, orang Nasara tak suka kita? Sehingga tattabi'am millatahum, sehingga kamu ikut agama mereka. Siapa yang pujuk kita? Bisikan syaitan. Syaitan yang bisik kita, ikutlah. Mustahil syaitan akan datang jumpa kita, wahai syekh, kau masuklah agama Yahudi, kau masuklah agama Kristian. Mustahil. Syaitan tidak akan datang jumpa kita supaya kita masuk agama Kristian, agama Yahudi. Pasal dia tahu kita Islam, dia tahu kita kemas, dia tahu kita ada Al-Quran, kita belajar hadis, dia tahu. Syaitan akan datang dalam bentuk lain. Dia akan menyamar. Wahai syekh, dia bisik. Wahai syekh, betul ajaran, betul. Apa salahnya kamu buat? Contoh apa dia contoh? Valentine Day. Sama. Hari menyambut ulang tahun kekasih. Kita rasa itu bukan tak ada masalah. Apa salahnya kita tanda, tengok bisikan syaitan. Tanda kita sayang isteri kita dulu, kekasih kita, kita sayang dengan dia, kita sambutlah hari kekasih. Kalau lebih teruk lagi. Dah, apa lagi baru ni? Hari apa lagi ni? Hari ibu. Perkara sambut ni. Tapi kalau benda tu sambutan upacara agama, memang kita akan menjadi bangsa tu. Tapi kalau bukan perkara agama, ada diperbincangkan lagi. Saya khawatir perkara-perkara sambutan hari-hari yang tertentu ni, takut-takut khawatir dia sebahagian daripada agama Yahudi ataupun agama Nasara ini, agama Kristian ini. Khawatir. Kalau termasuk macam tu, kita termasuk berjayanya orang Yahudi, orang Nasara menipu kita dalam bentuk mereka tidak akan suka senang dengan kamu selagi kamu tak ikut agama ataupun ajaran-ajaran mereka. Milah, dia guna milah. Kenapa Allah guna milah? Milah ini adalah agama. Milah ini dalam agama, dalam Arab ada 3 jenis. Ada milah, ada syariah, ada din.
Tiga perkara sama. Kadang-kadang Allah gunakan millah, kadang-kadang Allah gunakan syariah, kadang-kadang guna din. Sama. Millah ialah hukum hakam, pegangan-pegangan yang dibukukan menjadi satu kitab perlembagaan, itu dipanggil millah. Kitab Injil, kitab Al-Quran tu dipanggil millah. Dah, millah. Tetapi pasal kenapa Allah panggil millah untuk Yahudi Nasara? Millah untuk Yahudi Nasara ini kerana mereka telah mengubah kitab Taurat ori dia, kitab Injil ori dia mengubah kepada bentuk-bentuk yang lain yang dipanggil millah. Tapi kalau syariat, perkara-perkara keperluan, tidak ada syariat kita akan mati, kita akan kecundang. Syariat dalam bahasa Arab dikaitkan dengan sumber air. Orang Arab ini dipanggil sumber air, wadi ini sebagai syariat. Pasal dia perlu air. Tidak ada air, dia berebut. Dia sanggup berperang demi untuk dapat sumber air. Maka kita panggil syariat. Benda yang perlu ada. Kalau tidak ada air, mati. Kalau kita tidak ada syariat, sia-sia kehidupan kita di dunia. Kerana bila kita pergi hari akhirat, Allah akan tolak, Nabi akan tolak kita. Tidak syariat. Yang ketiga, din. Ad-din. Ad-din ialah kemampuan kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengikuti arahan-arahan Allah. Itu sama, semua agama semua. Maka millah. Mereka tidak akan suka, wahai Muhammad, angka kada kamu orang Yahudi Nasrani tidak akan suka sehingga kamu ikut ajaran mereka, ikut kitab mereka yang mereka telah tipu tadi. Itu ini. Lepas tu Allah bagi tahu, walau bagaimanapun Muhammad, kul, kata kepada mereka. Kata kepada mereka, siapa? Kata kepada orang yang mengajak kamu kepada perkara-perkara yang menyeronokkan kamu. Dalam Al-Quran ada, tapi kamu jahil Al-Quran, kamu ikut ajaran-ajaran mereka, kononnya untuk toleransi dalam agama. Sebagai contohnya, apa salahnya benda kita mengingati hari emak kita mengingati hari kekasih kita, apa salahnya benda ingat ke dia? Sedangkan sebenarnya benda itu ada dalam kitab-kitab Injil, ada dalam kitab-kitab Taurat. Maka atas perkara itu dalam agama kita tak ada. Tapi sebab kita jahil agama kita, tak ada kitab agama pun dengan secara jahil kita mengikut ajaran-ajaran dalam kitab Nasara dan kitab Injil dan kitab Taurat tadi. Sama. Maka kita ditipu oleh mereka. Tapi Allah kata, bagi tahu mereka, wahai Muhammad, Kul inna hudallahi huwal huda. Inilah dia sebenarnya kitab Al-Quran ini sebenarnya petunjuk. Baca, faham, beramal dengan dia, barulah kamu tak ikut ajaran-ajaran lain. Tapi kalau kamu tak ikut ini, maknanya kamu bukan berpegang pada sumber yang sebenar. Maka huwal huda, inilah kitab petunjuk sebenarnya. Tengok begitu tegas. Begitu tegas Allah bagi tahu Nabi Muhammad. Tapi dia tahu Nabi tak akan ikut ajaran-ajaran Taurat dan Injil untuk umat-umat Nabi Muhammad ini yang kita tak perasan Quran ini merupakan sebenar-benar petunjuk, sebenar-benar cara hidup, sebenar-benarnya agama, semua ada Quran. Tapi pasal kita tak sedar, kita yakin perkara ini, kita ala kadar saja. Bila kita ala kadar saja, maka kita bertukar mana satu ajaran agama Islam, mana satu bukan agama Islam. Dia dua je. Satu agama Islam, yang wahyu. Selain itu adalah hawa nafsu. Dua perkara ya. Satu Allah, satu selain Allah. Satu malaikat, satu syaitan. Itu satu syurga, satu. Kita dua saya muqabil dia. Kiri kanan, syurga neraka. Itu je dalam agama ni. Maka di sini Allah kata, bagi tahu dia, kul inna hudallahi wal huda. Quran ini sebenarnya petunjuk. Kenapa kamu tidak betul-betul ikut hingga kamu bertukar. Kamu ikut amalan-amalan lain. Kamu ikut akhir lain. Konon kamu rasanya itu agama kamu. Maka Allah dengan keras tegur perkara-perkara ini. Maka Allah warning Nabi ni. Bila bagi tahu itu, bagi tahu umat kamu. Tengok ayatnya. Wala ini taba'ata. Dan sungguh jika kamu mengikuti. Tengok ni Allah warning. Wahai Muhammad, dan sungguh, pasti sungguh, kalau kamu ikut apa? Ikut ajaran-ajaran. Salah satu daripada, kalau 100 ajaran, kamu ikut satu. Kamu ikut salah satu ajaran daripada Taurat ataupun Injil. Sikit je. Dalam kitab tidak ada sambut Valentine Day.
Tiba-tiba kita pergi mengikut, apa tak? Wala ini tabata. Kalau kamu ikut benda tu. Wala ini tabata. Kalau kamu ikut itu. Ikut apa? Ahum. Nafsu-nafsu mereka. Mana milah tadi pasal dia ubah agama tadi, dia betulkan menjadi hawa nafsu. Apa-apa saja kalau bukan ajaran-ajaran yang bukan agama, bukan daripada Al-Quran, bukan daripada hadis, dia akan bertukar daripada ajaran agama pada hawa nafsu. Maka sambut Valentine Day tadi telah bertukar daripada amalan yang benar kepada amalan mengikut syaitan ni, hawa nafsu. Jadi Allah kata, wala ini taba'ta ahwaahum. Jika kamu mengikuti hawa nafsu yang agama yang mereka jalankan, ba'dallazi ja'aka minal ilmi, setelah aku turunkan Al-Quran, kita ni, kamu buat juga amalan-amalan tadi. Ikut juga amalan-amalan agama Yahudi, Nasara tadi. Sedangkan Al-Quran dah ada pada kamu dah. Orang dah mengajar Quran, tapi kamu cuai memahami Al-Quran, maka kamu mengambil amalan-amalan tersebut. Kononnya amalan baik, apa salahnya? Sama, ini bukan takluk pada apa-apa saja, bukan hadis yang sahih, amalan bukan daripada yang benar, maka dia merupakan ahwa. Baik ke, tak baik ke, bercanggah dengan Nabi, bercanggah dengan Allah, bercanggah tak, dia merupakan ahwa. Hawa nafsu. Kena hati-hati walaupun baik amalan tersebut, sempurna amalan tersebut, tidak ada dalil bukti, maka dia merupakan ahwa. Dah ada Quran sebagai ini. Maka atas perkara ini kena hati-hati pilih. Nak merayakan sesuatu perayaan, cek ada tak ada Nabi, sahabat, ulama muktabar yang mengikut sahabat tadi beramal dengan cara-cara amalan yang kita nak pilih. Kalau benda-benda yang agak-agak bersubhat tu, apa salahnya tinggal ialah. Nampak tak? Kita rasa tak apa ni, benda ni bukan agama ni. Kita confuse. Agama ke budaya? Agama ke budaya? Kita pilih buat juga. Mana kita mengambil risiko. Walaupun benda tu harus, tapi alangkah malangnya bila kita pergi ke alam akhirat, bila kita pergi jumpa Allah, Allah kata itu perkara agama mereka. Jadi benda-benda yang kita rasa bersubhat, benda-benda yang kita 50-50, lebih baik kita tinggalkan saja. Kita pilih betul-betul yang ada dalil bukti, betul-betul yang Quran jelaskan, betul-betul yang Nabi amalkan, sahabat amalkan, betul-betul kita beramal dengan perkara-perkara ini. Barulah kita tidak bersubhat dengan perkara-perkara yang kita rasa baik, kita beramal. Sedangkan banyak lagi perkara-perkara lain yang kita boleh nak sambut apa-apa saja perkara-perkara yang ada dalam ajaran agama. Kalau kita buat juga amalan-amalan daripada bisikan kawan-kawan ke, daripada internet, apa-apa. Dahulu orang Yahudi, orang Nasara direct pujuk Nabi. Kadang-kadang kamu ikut aku wahai Muhammad, kadang-kadang aku ikut kamu. Apa salahnya kita mempelbagaikan budaya kita, kita ni kan berbilang kaum, kita nak mengharmonikan masyarakat. Kita jangan menjadi kelompok yang memecah belahkan masyarakat. Jadi kadang-kadang kamu ikut kami beramal, kadang-kadang hari Jumaat kamu ikut kami buat majlis-majlis tertentu. Buat majlis, berbagai-bagai majlis lah. Kita majlis itu kita faham lah. Kadang-kadang kamu datang kami bertadabbur Al-Quran, diajak pergi majlis dia, buat amal-amal tentu yang tidak ada sunnah, dia ajak beramal juga. Kita ikut dia, kononnya nak jaga hati kawan. Apa salahnya jaga hati kawan? Termasuk ayat kita mengambil perkara-perkara yang tidak ada dalil dan bukti ini, pasal itu bukan ajaran agama kita. Wala ini tabata ahwa, kalau kamu mengambil hawa nafsu mereka tadi sama Quran, maka apa jadi? Bila kita mati nanti, malaka minallah, tidak akan tidak bagi kamu minallah daripada Allah, miwaliyin, akan menjadi pelindung kamu dan penolong kamu bila kamu pergi menemui Allah Subhanahu wa taala. Awal-awal lagi bila kita pergi menemui Allah, Nabi akan tolak, malaikat akan halau kita jauh-jauh untuk minum di telaga Kautsarnya. Kita kononnya orang kata sunnah, kita mempermainkan sunnah,
menghina sunnah. Tak. Buat amal-amal lain, dia gelak-gelakkan kita cari bagaimana amalan-amalan Nabi. Maka bila kita pergi di akhirat nanti, Nabi panggil umatku datang minum air dah di Telaga Kautsar. Mereka akan halau dengan cemeti dia. Dia pukul sekali. Wahai malaikat, kenapa kamu halau umat aku? Aku sayang sangat dengan umat aku. Mereka kata, wahai Muhammad, kamu tak tahu selepas kamu wafat, mereka beramal jauh dengan apa yang kamu ajar, jauh dengan apa yang kamu amalkan. Maka mereka sebenarnya telah melakukan perkara-perkara baru dalam agama, dalam amalan-amalan mereka. Maka disitulah maknanya golongan-golongan yang dihalau di hari akhirat nanti. Itu baru di padang mahsyar, tak pergi tempat lain lagi. Maka amalan ini betul amalan yang jelas. Nah, saya dengar daripada daurah dengan Maulana Hadi, dia baca satu kitab, nama kitab Fiqh, Usul Fiqh Imam Hanafi. Nama kitab itu Nurul Anwar, bukan Nurul kita. Sama nama. Nurul Anwar nama kitab tu. Kitab Usul Fiqh Imam Hanafi. Dia dengan panjang lebar dia cerita apa? Dia cerita bab golongan-golongan yang memandang buruk dengan sunnah. Tidak bersungguh-sungguh untuk mencari apa dia amalan-amalan sunnah, bagaimana amalan-amalan Nabi. Buat perkara-perkara yang bercanggah dengan amalan-amalan Nabi. Golongan-golongan ini dalam kitab tersebut mengatakan mereka tidak tercium syafaat Nabi. Tengok. Sesiapa yang rasa sambil lewa dengan sunnah, kadang-kadang mempermainkan sunnah ataupun tidak berusaha belajar sunnah, maka syafaat Nabi, satu syafaat yang amat-amat kita perlu bila kita pergi menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena ingat tuan-tuan puan yang muliakan, masa kita atas dunia, segala amalan kita tak cukup untuk menampung pergi ke syurga Allah. Tak cukup. Segala amalan kita atas dunia, hebat macam mana kita pun, nak banding dengan segala kemewahan, kenikmatan Allah beri, jauh kenikmatan Allah, kemewahan yang Allah bagi kita jauh lebih besar daripada amalan-amalan yang kita lakukan atas dunia. Jadi bagaimana nak masuk syurga Allah sedangkan nikmat Allah terlalu besar untuk kita? Maka cara tu kita bergantung kepada syafaat. Syarat syafaat ialah golongan-golongan ahli tauhid. Min syahida bil haqq, sesiapa yang mati dengan kaedah tauhid la ilaha illallah, dia tidak ada membuat perkara-perkara kesyirikan, dia tidak ada pergi memuja-muja kubur wali-wali, kubur keramat, dia kita pergi jumpa bomo-bomo, perkara-perkara luar biasa, tak buat perkara tersebut. Orang ini mati dalam kalimah tauhid. Bila mati dalam kalimah tauhid, maka dia ahli tauhid. Bila dia ahli tauhid, dia pergi dengan dosa yang banyak, maka dia bergantung syafaat daripada salah satu dia ialah daripada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita baca tadi, bila kita memandang rendah dengan sunnah ini, maka Nabi tak akan bagi syafaat. Amat malang golongan orang yang tidak diberi syafaat. Tapi amat buntung orang yang dapat syafaat Nabi dengan berselawat apa, wala besar mana pun. Bila kita berselawat, kita buat sunnah, insya-Allah Nabi akan datang untuk tolong umat, pasal dia mesra umat, dia sayang sangat dengan umat dia. Malaka minallahi min waliyyin, wala pergi penemui Allah Subhanahu Wa Taala, kamu tidak ada sebarang pelindung lagi untuk boleh satu ayat lagi sambung dia. Ini dah Allah cerita dah, tak boleh kita bertoleransi dalam mengamalkan fahaman-fahaman agama. Jangan kita berlemah lembut dengan mana satu amalan yang Allah redha, mana satu amalan yang Nabi suruh amalkan, dengan mana satu yang Allah tak redha, dengan mana satu yang Nabi tak tunjukkan. Tak boleh bertolak ansur. Agama tetap agama, akidah tetap akidah. Kita kena berkeras dengan perkara-perkara keagamaan. Pasal Allah cerita dalam tadi, Nabi akan dihukum kalau berlembut dengan perkara-perkara. Tidak. Allah kata, kamu wahai Muhammad, kalau kamu buat juga, kamu bertoleransi juga dengan agama lain, maka bila kamu mati, tidak ada siapa boleh tolong kamu. Itu Nabi. Umat Nabi tak apa dia masuk. Kita ni yang setiap hari kita terdedah dengan berbagai-bagai fahaman yang masuk, pasal kita jahil, kita sombong dengan
ayat-ayat Al-Quran hadis, maka kita terlibat dengan perkara-perkara ini. Maka ayat yang 121, keadaan sebaliknya, Allah buat dalil nakli. Lagu mana caranya? Orang yang sebaliknya, orang yang betul-betul taat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan yang betul-betul hanya mengambil cara Allah dengan Nabi saja dalam kehidupan dia. Allah buat dalil nakli bahawasanya orang ahli kitab lain pun, kalau dia betul-betul baca kitab dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dipanggil dalil nakli. Allah menukilkan satu kisah supaya kita betul-betul mengambil pengajaran daripada kisah itu. Dalil nukilan. Dalil tiga, dalil akli, dalil wahyi, dalil nakli. Ini dalil nakli. Allazina atainakumul kitaba. Orang-orang yang atainahum, yang kami beri kitab kepada mereka. Orang-orang siapa dia? Orang Nasara, kitab Injil. Orang Yahudi, Allah bagi Taurat. Ahli-ahli agama ni, ahli kitab ini, kami bagi kitab kepada mereka. Siapa dia? Kita baca lah. Allazina atainahumul kitaba, orang-orang yang kami bagi kitab kepada mereka, apa dia buat? Orang Yahudi dengan orang Nasrani, apa dia buat? Mereka pun yatluhu, mereka membacanya. Orang Yahudi baca kitab Taurat. Orang Nasrani baca kitab Injil, mereka bacanya. Apa tadi? Yatlunahu, mereka membacanya haqq. Benar kitab-kitab sebut daripada Allah Subhanahu. Dia baca kitab yang benar, bukan dia baca kitab-kitab yang ditipu, kitab-kitab yang ada pindaan. Kalau orang-orang yang ahli kitab Nasara Yahudi, dia betul-betul baca kitab mereka dengan apa? Yatlunahu haqqa tilawati, dengan bertilawah. Dia baca kitab yang Nasara, kitab Injil, orang Yahudi baca Taurat, dia baca dengan tilawah. Apa dia tilawah ni? Bukan bunyi. Sebagaimana kita baca Al-Quran, kalau kita baca tilawah, kita baca, faham dan beramal dengan kitab. Quran bukan untuk baca bunyi sedap saja, bukan baca, betul lah kita baca kena betul tajwid. Betul. Tapi itu hanya 1/5 aja. 4/5 lagi belum. Kalau kita baca Quran sekadar baca lagu sedap saja, betul. Wajib mengambil perkara-perkara tajwid. Tetapi 1/5, 4/5 lagi faham, beramal, berhujah dengan dia, menyebarkannya. Jadi satu part kita pergi baru nak faham ini, tilawati ini, baca ke semua sekali. Hak tadi baru dipanggil tilawati. Jadi Allah ceritanya, orang Yahudi ke, orang Nasara ke, kalau baca kitab Injil mereka, baca kitab mereka, Taurat mereka yang original, dia baca dengan tilawah. Maka dia baca, dia faham, dia beramal kitab yang benar tersebut. Maka ulaika yu'minuna, mereka itu baru beriman. Apa pengajaran dia? Untuk kita, kalau kita pun baca Quran, setakat baca saja, tak tahu mana satu arahan Allah, mana satu larangan Allah, kita baca nak sedap saja. Nak baca, belajar teranung lagi, berlagu sedap-sedap, tapi tak faham apa, tak boleh ambil isi apa pun. Kita baca saja, benar boleh pahala. Tetapi bercanggah, tidak mematuhi ayat yang Allah cerita ini. Orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi, dia baca kitab dia dengan faham kitab dia, beramal dengan kitabnya, berhujah dengan kitabnya, beramal kita. Baru Allah kata, ulaika, mereka itu yang baca dengan tilawah tadi, baru yu'minuna bihi, baru mereka beriman dengannya. Berat kita ni. Nah, kita okey ke orang lain? Orang lain yang baca Quran, baca saja, tidak memahami maksud dia, maka tak masuk ulaika yu'minuna bihi. Berat gitu dah. Maka kena guna Al-Quran sebagaimana tadi ayat ceritanya. Orang sebagaimana orang Yahudi dan Nasara pun, kalau dia baca betul-betul faham kitab-kitab dia, maka dia boleh terima Islam dengan sepenuhnya. Contoh siapa dia? Yahudi Abdullah Salam, ahli agama Yahudi, baca kitab, mahir kitab, dia beriman pasal dia baca kitab dia dengan faham. Orang Nasara siapa dia? Contoh Raja Najasyi, Raja Absyah, dia terima Islam pasal dia baca kitab dia berbaik dengan ahli-ahli agama dia.
orang-orang ni, orang-orang yang apa saya lupa nama orang Nasrani lagi. Dia dua tiga nama yang ahli Islam kumpul nama-nama, orang yang baca betul-betul kitab dia, faham betul-betul, dia automatik beriman. Untuk kita kena macam dia, barulah kita betul-betul beramal dengan sebagaimana surahan Allah tadi. Maka ulaika yu'minuna bihi, mereka beriman, barulah beriman dengan kitab tadi. Walau bagaimanapun, tengok ni, untuk orang yang baca saja ni. Orang yang baca bukan tilawah. Orang yang baca syok sendiri ni. Wa may yakfur bihi, orang yang engkar dengannya. Orang yang baca tak tahu apa pun. Yang mana satu arahan Allah, yang mana satu larangan Allah, dia bedal, dia tak tahu. Yang mana satu amalan Nabi, yang mana satu bid'ah, dia bedal, dia tak tahu apa pun. Maka wa may yakfur, orang yang engkari perkara-perkara arahan Allah ini, bihi dengannya, maka faulaika, mereka itulah, mereka yang tidak menunaikan hak-hak Al-Quran tadi, sebagaimana orang yang betul-betul bertilawah tadi, humul khasirun, mereka adalah golongan-golongan amat-amat rugi, tidak diberi peluang kali kedua. Allah kata, wahai hamba, dari segi teorinya, aku dah cerita dah kitab aku, kamu kena baca secara tilawah, tapi kamu wak endah tak endah saja. Aku dah bagi peluang. Teori yang kena bagi dah. Tetapi, bila aku matikan kamu, kamu dah tak diberi peluang kali kedua lagi. Kamu menangislah, menyesal macam mana pun. Allah kata, faulaika humul khasirun. Kamu pasti tidak akan diberi peluang kedua. Kamu pasti merugi selama-lamanya. Maka selesailah bab Yahudi. Kita belajar daripada ayat 40 hingga ayat yang ke 121, kisah kesombongan, kejahatan golongan-golongan Saudi, golongan Yahudi. Maka ayat 122 23 ni insya-Allah minggu depan, ayat penutup golongan Yahudi, Allah buat kesimpulan. Lepas tu masuk tajuk baru, Allah akan ceritakan tentang kerasulan nabinya. Wahai hamba, ini aku nak cerita tentang nabi kamu ini. Siapa nabi kamu ini? Kenapa kamu tak nak beramal sebagaimana amalan dia? Kenapa kamu tak nak baca hadis-hadis mengenai agama, akhlak dia? Maka ceritalah. Dia cerita bab Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Dia kaitkan dengan orang Yahudi yang tolak pelantikan Nabi, pasal dia mengatakan dia orang hebat. Nabi kita golongan orang Arab. Maka Allah ceritalah, sebenarnya Nabi Muhammad juga daripada orang hebat juga, daripada golongan Nabi Allah Ibrahim, sama dengan golongan Israel juga. Itu Allah buktikan dengan segala bukan tata kelola. Ingat tata kelola. Waris-waris dia hubung kait dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dengan Nabi Allah Ibrahim, dengan Kaabah. Dia kaitkan dengan perkara-perkara tadi. Dia tadi kan lupa cakap ada contoh orang Yahudi tadi, dia tidak akan suka dengan orang Islam sampai bila-bila, saya mati tak akan suka. Dalam kisah Nabi ada kisah pertukaran pertukaran kiblat. Bila Nabi pindah daripada Mekah ke Madinah, Nabi sedih. Kerana apa? Kerana terpaksa solat sama dengan Yahudi juga. Baitul Maqdis sama. Dia berdoa setiap kali mana langit, dia berdoa semua sekali. Maka lepas 16 bulan 7 bulan Nabi pindah ke Madinah, Allah tukar kiblat daripada menghadap ke Baitullah daripada Baitul Maqdis kepada Baitullah. Ketika itu ada berbagai-bagai pandangan. Ada satu masjid Qiblatain masjid Qiblatain di Madinah tersebut yang dah ubah dah. Ada mengatakan ketika tu waktu zuhur di masjid Qiblatain tadi Allah turunkan ayat ni. Maka ketika itu ada juga banyak pandangan lah. Nabi berpusing. Nabi berpusing kanan, dia pergi duduk depan pula. Jadi jemaah lelaki dia belakang, pusing kanan. Wanita duduk belah sekali, duduk di balik lah. Maka menghadap ke masjid itu. Ada juga pendapat mengatakan di masjid Nabawi. Ada juga mengatakan di masjid mana ya kita di itu? Kuba. Masjid itu ada berbagai-bagai pandangan lah. Tapi walau bagaimanapun yang paling rajih di masjid Qiblatain lah, masjid dua
dua kiblat ketika tu. Maknanya ceritanya tak boleh sama sekali kita ambil ilmu, ambil amalan-amalan agama daripada agama lain. Tapi kita sekarang pengaruh WhatsApp ni. Kita mendengar berbagai-bagai bentuk amalan yang kita rasa tak apa sambut hari tu, hari ni. Buat berbagai-bagai sambutan. Hari bapa, hari ibu, hari kekasih, hari anak, hari isteri kedua. Semua ada. Ada. Daripada mana? Ini masalah ni. Nah, benda-benda ni yang kita khawatir. Kita khawatir takut termasuk kategori kita mengikuti sebahagian daripada ajaran agama lain. Pasal pengaruh ni. Bahaya kita ni. Nah, sepatutnya kita tiap kali buka Quran. Sekarang ni nak semayang tengok WhatsApp. Daripada mana tu? Itu tak khawatir. Habis salat tengok WhatsApp, tengok takut-takut ada orang call. Ini dikhawatiri, ini ajaran dia juga. Perkara-perkara yang kita leka dengan perkara ini. Maknanya itu kena kita hati-hatilah. Saya pun sama juga sebenarnya. 2 kali 5 ini ceritanya kita nak membincang perkara bersama-sama. Allah buka hidayah kita supaya betul-betul beramal dengan apa ayat yang Allah suruh, ayat yang 121 tadi. Wallahu ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma aj'al al-Qur'ana hujjatan lana ya arhamar rahimin wa la taj'al al-Qur'ana hujjatan alaina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi